بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menjanjikan khilafah, yakni pemerintahan Islam, kepada orang-orang yang beriman, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka, yakni orang-orang yang beriman itu, khalifah, berkuasa memerintah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, yakni umat-umat di zaman dahulu, sebagai khalifah, yakni kerajaan yang memerintah. Dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Allah menjadikan agama Islam itu berkuasa memerintah, dan Dia benar-benar akan menukarkan keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan musuh-musuh yang mengepung mereka. Mereka takut, Allah tukar menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, yakni Allah, dengan tidak memsekutukanku dengan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang dimulakan dengan hukum hudud, hukum jinayah dalam Islam. Suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami turun dan kami fardukan. Dia sebut pada awalnya hukum hudud yang berkait dengan berzina, berkait dengan qazaf, menunjukkan kuasa pemerintahan kerajaan Islam, bukan nama Islam sahaja, kerajaan yang beraman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seperti ini diulang beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kandungan suratul Fatihah yang kita baca tiap-tiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan dalam menghadapi kehidupan dunia, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
bukan saja dalam diri, termasuk di dalam tanah air yang diperintah dengan Islam. Disebut dalam suratul Baqarah, firman Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul dharra'u wal ba'sa wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu menyangka, kamu mengira kamu boleh masuk syurga dengan percuma? Padahal belum lagi datang kepada kamu ujian kesusahan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh umat-umat zaman dahulu yang berjuang dengan Rasul mereka. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya, digoncang dengan kezaliman yang dilakukan oleh musuh, diunyanya oleh musuh, dibuli, ditekan, ada yang dibunuh, bukan saja penjara, dihina dan sebagainya. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya, sehingga berkatalah orang yang beriman bersama dengan Rasul itu, Rasul dan orang beriman bersama dengannya berkata, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, hampir, jangan takut akan tiba masanya. Disebut dalam surah As-Saffat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah terdahulu firman kami yang kami wahyukan kepada hamba-hamba kami yang diutuskan menjadi Rasul. Sesungguhnya mereka lah orang yang mesti ditolong oleh Allah. Bala tentera kami pasti mencapai kemenangan. Ini disebut dalam Quran. Tetapi kemenangan itu bukan percuma, mesti dibayar dengan harga yang mahal, dibayar dengan nyawa, dengan harta benda. Bukan murah harganya, kerana pahalanya sangat besar. Disebut dalam surah Al-An'am betapa penderitaan Nabi kita Muhammad SAW menunggu bilakah lari datangnya kemenangan itu. Mengapa sahabat-sahabatnya ada yang dibunuh, yang diseksa? Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ أَعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. Allah Ta'ala menegur Nabi SAW kerana Nabi merasa lambat untuk mencapai kemenangan. Dan sesungguhnya telah dibohongi rasul-rasul sebelum daripadamu, wahai Muhammad. Fasabaru, mereka bersabar, ala ma kudzibu, di atas apa yang mereka dibohongi oleh musuh-musuh mereka.
Wa udhu, mereka diunyanya disakiti. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada Rasul-Rasul itu pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak boleh tukar keputusan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh halang keputusan Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala menentukan masanya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, padahal telah datang kepada wahai Muhammad cerita nabi-nabi di zaman dahulu, wahai Muhammad. Wa in kana kabura 'alaika a'raduhum, jika sekiranya engkau merasa alangkah besarnya musuh-musuh kamu yang berpaling tidak mengikut kamu, wahai Muhammad, fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard, kalau boleh kamu nak gali terowong dalam bumi, Tuhan kata, aku tahu kalau boleh mu nak masuk dalam tanah, betapa sesanya menghadapi ujian ini. Aw sulaman fis sama', minta tangga naik ke langit. Fata'tiyahum bi ayah, nak bawa tanda kekuasaan Allah, nak bawa tanda supaya orang kafir tengok selalu tanda itu. Walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda, kalau Allah menghendaki, Allah boleh himpunkan semua di atas petunjuk, jadi Islam habis manusia ini. Allah Ta'ala boleh buat. Wala takunanna minal jahilin, jangan kamu jadi orang yang jahil, wahai Muhammad. Allah Ta'ala menentukan siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tak dapat petunjuk. Allah Ta'ala menentukan. Dan Allah Ta'ala memilih. Bukan semua orang yang beriman itu boleh berjuang untuk menegakkan Islam. Orang beriman ramai. Hari ini 1.4 bilion umat Islam. 1,400 juta umat Islam di seluruh dunia hari ini. Tetapi mereka macam buih yang dihanyut oleh banjir. Tak boleh nak buat apa. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan agama Islam itu dihapuskan. Walaupun musuh-musuh Islam menjatuhkan kerajaan Islam, membunuh pemimpin-pemimpin Islam, membunuh umat Islam di sana sini, memecah memerintah tanah air umat Islam, memperhambakan orang Islam, mereka tak boleh hapuskan agama Islam ini. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingat cahaya Allah ni lemah sangat, boleh hembus dengan mulut saja padam. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Tak ada siapa yang boleh memadamkan cahaya agama Islam, sebagaimana tak ada siapa yang boleh memadamkan matahari dan bulan cahayanya. Tak ada siapa yang boleh sekat banjir, boleh sekat angin. Itulah dia agama Islam daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita tengok lemah, tak ada orang yang lari, tidak ada harapan lagi Islam akan berjaya. Tapi Allah memilih di kalangan mereka yang beriman. Disebut dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada daripada kamu, hendaklah ada daripada kamu, bukan semua kamu, ada daripada kamu, sebahagian daripada kamu orang yang beriman itu ada ummah, satu ummah. Ummah di sini dengan makna satu kumpulan. Perkataan ummah dalam Quran banyak makna. Ada ummah dengan makna seluruh manusia. Ada ummah dengan makna seorang Rasul Ibrahim alaihissalam. Ada ummah dengan makna agama. Ada ummah dengan makna satu kumpulan, satu puak.
wal takum minkum, dan hendaklah ada daripada alladzina amanu, orang yang beriman itu, ummah, satu puak yang sifatnya yad'un ilal khair, yang berdakwah kepada kebajikan, kepada agama Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa yanhaun 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mereka tengok kemungkaran, mereka cegah, mereka tak diam. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kumpulan ini bukan sebarangan, kumpulan yang boleh menjalankan tiga perkara tersebut: dakwah kepada Islam semuanya, suruh pada yang baik, dan cegah kemungkaran. Suruh itu suruh dengan lidah, benci dalam hati, sehingga suruh memerintah negara yang menjalankan syariat Allah Ta'ala. Disebut dalam surah Al-Ma'idah sifat-sifat kumpulan Islam itu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Ma'idah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa daripada kamu yang menyeleweng daripada agama Islam, Allah sabri amaran kepada ada orang Islam yang menyeleweng dari agama Islam, rasa takut menyeleweng, tinggal agama Islam, ikut separuh tak separuh, macam-macam menyeleweng, Allah akan mendatangkan suatu kaum, suatu kumpulan di kalangan orang Islam itu. Allah Ta'ala kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Orang ini Allah Ta'ala kasih kepada puak ini dan puak ini kasih kepada Allah. Mereka merendah diri kepada orang-orang yang beriman dan menunjukkan keperkasaan, keberanian terhadap orang-orang yang menentang Islam. Mereka berjihad yang maknanya bersungguh, mengorbankan harta dan diri mereka, sanggup menghabiskan harta, sanggup menggadai nyawa mereka untuk meninggikan agama Islam. Ini sifat-sifat mereka. Yang pertama, Allah kasih kepada mereka, mereka kasih kepada Allah, yakni menegakkan Islam semuanya. Yang kedua, dengan orang yang beriman dia lembut, dengan orang yang menentang Islam dia berani, tidak takut sekali-kali. Yang ketiga, mereka sanggup mengorbankan harta dan diri mereka untuk memenangkan Islam. Akan ada kumpulan ini sehingga hari kiamat, kecuali dunia nak kiamat. Selagi dunia tak kiamat, akan ada kalangan orang Islam, kumpulan ini di mana-mana sahaja. Itu kelebihan yang Tuhan beri pada sesiapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala maha melempah kurnianya. Sifat ini ada pada mereka yang Tuhan beri, tak boleh tunjuk-tunjuk, tak boleh nak pura-pura, tak boleh nak berlakon. Orang berlakon dia lari, tak tahan. Berlakon sekejap je atau beberapa masa je, tak sampai tempat akhir dia akan lari, akan tersisih, akan gugur, akan habis. Orang ni berselewak tengah jalan, kerana perjalanan untuk memenangkan Islam itu memerlukan masa. Dan disebut sifatnya lagi, innama waliyukumullah wa rasuluhu. Kumpulan ini wali dia, pemimpin dia Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Quran dan hadis pegangan dia. Orang ini sifat dia Quran dan hadis.
Apa Quran hadis kata dia akan ikut. Bercanggah Quran hadis dia tidak akan ikut. Ini sifat dia. Walladzina amanu, dan pemimpin dia orang yang beriman. Bukan sebarang beriman. Alladzina yuqimuna as-salah, yang mendirikan sembahyang, yang tak tinggal sembahyang. Pemimpin dia tak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang. Wa yu'tuna az-zakah, pemimpin dia tak kedeku, tidak bakhil, menunaikan tanggungjawab harta dia. Barang siapa yang berwalikan Allah Rasulnya dan orang-orang beriman yang begitu sifatnya, maka sesungguhnya kumpulan Allah. Allah menamakan Hizbullah, parti Allah, kumpulan Allah, parti yang menegakkan ajaran Allah. Dalam bahasa Arab, Hizbullah, mana parti yang memperjuangkan agama Allah. Parti ini kumpulan, jamaah yang memperjuangkan agama Allah yang akan mendapat kemenangan. Akhirnya mencapai kemenangan. Dan Allah Ta'ala menyebut ada dua kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Mesti menang. Sama ada dia mati, mesti menang di akhirat. Ataupun dia tengok kemenangan dunia dan dia mati, kemenangan dunia dan akhirat. Dua-dua sekali. Allah Ta'ala menjanji, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Surah As-Saff. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, untuk menzahirkan agama ini, Islam ini, mengatasi segala agama dan ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Itu ayat bagian yang pertama. Allah Ta'ala janji Islam akan menang, mengatasi segala agama yang lain, ideologi yang lain, ajaran yang lain. Islam akan menang, walaupun musuh-musuh dia benci. Sesungguhnya Allah tak menyeru, wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku nak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang sangat besar keuntungannya dan membebaskan kamu dari azab neraka pada hari kiamat. Perniagaan itu modalnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad dengan harta dan diri kamu untuk meninggikan agama Allah. Itu modal dia. Modal dia ialah kamu berjihad, bersungguh untuk meninggikan agama Allah dengan harta dan diri kamu, untuk memenangkan agama Allah. Apa keuntungannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu. Untungnya dosa kamu diampun oleh Allah. Dan Allah memasukkan kamu dalam syurga Adan. Tempat-tempat yang baik, rumah-rumah yang indah dalam syurga Adan di hari akhirat kelak. Itu kemenangan yang paling besar. Dan yang lain ialah kemenangan yang hampir di atas dunia ini. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Itu keuntungan dia.
Seterusnya Allah Ta'ala suruh mengambil contoh. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Bila Nabi Isa dikepung oleh orang-orang Yahudi nak bunuh dia, lalu Nabi Isa berkata, wahai siapa kalangan kamu yang sanggup menolong aku dalam memenangkan agama Allah? Lalu Hawariyun, sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi Isa, ada ulama kata 12 orang saja. Ribu-ribu orang kepung, 12 orang saja Hawariyun mengelih Nabi Isa alaihissalam. Allah Hawariyun kata, kamilah orang yang sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah. 12 orang saja. 12 orang ni sanggup mengorbankan diri. Allah Ta'ala mengangkatkan Nabi Isa ke langit. Mereka tak berjaya bunuh Nabi Isa. Tetapi Hawariyin, ada yang dibelah jasad dengan gergaji, dibakar, dinyalakan api, dijadikan tubuh dia untuk dinyalakan api. Ini Hawariyin, 12 orang sahabat Nabi Isa yang sanggup mengorbankan diri. Mati 12 orang saja dikepung. Maka sebahagian Bani Israel beriman, sebahagian lagi tak beriman. Akhirnya Allah Ta'ala memenangkan mereka yang beriman. Ulama mengatakan yang beriman itu sebahagiannya ialah menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padri-padri yang berguru, lepas seorang mati, seorang ganti, sehingga memakan masa 600 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Allah Ta'ala zahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian padri-padri ini masuk Islam dan bersama dengan Nabi berjuang, dan Allah Ta'ala jadikan kemenangan zaman Khulafa' Rasyidin. Jatuhnya Parsi dan Rum, dua-dua sekali jatuh, bukan zaman Nabi. Nabi tak sempat tengok dengan kemenangan itu. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat. Yang menyaksikan kejatuhan Parsi dan Rum Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya kemenangan itu bukan mesti kita tengok di atas dunia. Ada orang tak tengok kemenangan dunia, dia tengok kemenangan di akhirat saja, dia tak sempat. Ada orang sempat melihat kemenangan dunia dan akhirat boleh juga. Ada orang menang dunia, kalah dan akhirat kalah dulu, ada juga. Hanya mereka yang sanggup mengakhiri hayat dia dengan perjuangan Islam. Sama ada dia menang di atas dunia ataupun dia kalah di atas dunia, dia mati, ini akan menang dunia dan akhirat. Ada orang dia dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Ada orang boleh dunia saja, akhirat tak boleh. Macam-macam orang memerlukan ujian. Itulah dia perjuangan Islam yang dijanji oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca surah An-Nur. Dan di sana ada hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis yang banyak, di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun. Qalu fama ta'muruna? Qala fu bi bai'atil awwali fal awwal a'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma star'ahum. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, yang jadi pemimpin kepada Bani Israel itu ialah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Setiap kali matinya seseorang Nabi, diganti dengan Nabi yang lain. Dan tiada lagi Nabi selepasku. Dan akan adanya khalifah-khalifah, yang ini pemimpin-pemimpin. Mereka itu ramai. Lalu para sahabat bertanya, apakah perintahmu kepada kami? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah bai'ah
yakni ikrar setia kepada yang paling dahulu. Berilah kepada mereka hak-hak terhadap mereka. Maka sesungguhnya Allah akan menyoal mereka tentang perkara-perintah supaya mereka menunaikannya. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam bukan saja berdakwah, mereka juga berpolitik. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Perkataan siasah dalam bahasa Arab, dia perkataan sayasusu siasatan. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang memimpin mereka, yang mensiasah politik. Politik ni cakap orang putih, orang Arab kata siasah, ataupun khilafah, ataupun imamah, ataupun imarah. Makna satu saja. Dengan makna menjadi pemimpin mereka, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi-Nabi bukan sahaja berdakwah, Nabi-Nabi juga memimpin. Memimpin rakyat di zaman dia, bukan saja untuk ajak masuk Islam, untuk ajak menasihat kerajaan-kerajaan di zaman mereka, supaya kerajaan itu mengikut hukum Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan Allah Ta'ala. Inilah kerja Nabi-Nabi. Kalau kita baca dalam Quran, Nabi-Nabi menghadapi Al-Malak ataupun Al-Malik, menghadapi pemimpin-pemimpin ataupun raja yang memerintah di zaman masing-masing. Nabi Nuh alaihi salam menghadapi Al-Malak. Nabi Saleh menghadapi Al-Malak. Nabi Hud menghadapi Al-Malak. Menghadapi pemimpin-pemimpin kaum yang meninggalkan syariat Allah. Ibrahim menghadapi Namrud, raja yang memerintah lawan Allah Ta'ala. Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun, raja yang memerintah yang mengaku jadi Tuhan. Dia tukang beri rezeki, berlagak jadi Tuhan. Jadi raja-raja ditegur oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Jahal yang memimpin Mekah dan pengikut-pengikut Abu Jahal. Atau surat pada Raja Rum, Raja Parsi, Raja Masqat, Raja Oman, Raja Bahrain, Raja Habasyah, supaya raja-raja ini menerima Islam. Raja Habasyah masuk Islam, kekal jadi raja, tak dipecat dia boleh jadi raja. Raja Oman masuk Islam, terus jadi raja juga, Nabi tak ambil alih. Raja Masqat, Raja Oman masuk Islam, Raja Bahrain masuk Islam, dikekalkan Islamnya. Raja Rom tak masuk Islam, Raja Parsi tak masuk Islam. Bukan saja tak masuk Islam, mengerahkan bala tentera untuk lawan Islam. Maka Nabi melawan raja-raja ini. Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi menyambung melawan raja-raja Parsi dan Rom. Dua-dua Parsi dan Rom jatuh, tumbang. Di India, raja-raja India yang Hindu lawan, sekat Islam, dijatuhkan oleh Islam, lawan. Ada raja yang berdamai dengan Islam, Raja China berdamai dengan Islam, tak halang orang berdakwah, tak diserang negeri China, dihantar pendakwah masuk ke negeri China. Ada yang menghalang, ada yang tak menghalang. Ada yang masuk Islam, ada yang berdamai, dan ada yang berperang. Maka Nabi-Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia dan umat dia meneguhkan perjuangan. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita ada Nabi. Ada Nabi yang sempat memerintah negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sempat memerintah negara. Ada Nabi yang dia tidak jadi raja, jadi penasihat saja. Zaman Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Dzulqarnain ni raja, bukan Nabi. Tapi ada Nabi di zaman dia yang jadi penasihat dia, bersama dengan dia.
Ada Nabi yang memimpin. Nabi kita Muhammad SAW jadi ketua negara, Nabi kita. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad. Allah Ta'ala tak atik dah Rasul Nabi. Tetapi ada pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah. Mereka ramai, khalifah-khalifah ini. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak ikut pemimpin-pemimpin ini? Ramai sangat. Nabi kata, kamu bai'ah dengan yang pertama. Bai'ah dengan pertama, yang dilantik menjadi pemimpin, kamu bai'ah. Dalam perkara yang baik, kamu taat. Perkara yang tak baik, kamu nasihat dia. Jangan membawa fitnah, membawa bencana. Perkara yang baik, ikut. Yang tak baik, tegur, nasihat dia. Nabi-nabi di mana khalifah ni tidak maksum. Maksum ni dipelihara daripada dosa dengan wahyu. Nabi-nabi. Nabi-nabi, rasul-rasul Tuhan pelihara dengan wahyu. Khalifah-khalifah tidak. Khalifah-khalifah ni dia tidak maksum. Dia boleh buat salah, boleh buat silap. Dengan sebab itulah Sayyidina Abu Bakar bila dilantik menjadi khalifah, orang ramai lantik jadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan ucapan, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah wa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tak taat kepada Allah dan Rasul, jangan kamu taat kepada aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar cakap begitu. Osman cakap begitu. Sayyidina Ali cakap begitu. Umar bin Aziz cakap begitu. Cuma di zaman mutaakhir ada khalifah-khalifah ni yang zalim. Dengar aku kata betul salah pun kena dengar juga. Betul salah pun kena ikut juga. Terdapat pemimpin-pemimpin di kalangan orang Islam yang macam itu. Maka Allah Ta'ala menggantikan tugas Nabi-Nabi, ulama-ulama. Innamal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah waris Nabi-Nabi. Waris Nabi-Nabi yang menjalankan tugas Nabi-Nabi. Menerima pesaka Nabi-Nabi. Ma warasu dinaran wala dirhaman wa innama warasu ilman. Nabi-Nabi tidak meninggalkan duit dinar emas dan dinar perak. Nabi-Nabi meninggalkan ilmu. Maka ulama mewarisi ilmu Nabi-Nabi. Macam anak-anak lah juga. Ada anak-anak yang terima pesaka orang tua dia, membelanjakan harta pesaka dengan baik, dapat berkat. Ada anak yang dapat pesaka banyak, mengacar, belanja ikut suka, borong, tak betul, mengerjakan maksiat. Ulama-ulama begitu juga. Ada ulama-ulama yang menerima pesaka Nabi-Nabi, betul-betul menunaikan pesaka itu dengan betul, menegakkan ajaran Nabi. Ada ulama yang terima pesaka macam anak derhaka juga. Terima pesaka tak tunai pesaka ni, merosakkan orang ramai, memunuhkan orang ramai. Ini berlaku. Maka Nabi kata, fu bai'atil awal fal awal. Bai'ah yang utama. Bai'ah pemimpin yang utama, yang berikutnya Allah Ta'ala akan tanya mereka pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala akan tanya pemimpin-pemimpin ini. Dengan sebab itu, kamu jangan ikut perkara yang tak molek, ikut perkara yang molek saja. Yang molek, ikut. Yang tak molek, jangan ikut. Kamu kena sabar menghadapi ujian itu. Pesan Nabi ke sahabat dia. Kemudian Allah Ta'ala menguji orang Islam di zaman mutaakhir dengan hilangnya khilafah. Tahun 1924 dijatuhkan khilafah Uthmaniyah. Yang menjatuhkan siapa dia? Orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri. Pasal apa? Oleh kerana masa itu Khalifah Uthmaniyah zalim. Zalim. Tak dinafikan zalim, ada zalimnya. Maka ada orang tak puas hati dengan khalifah-khalifah yang zalim ini. Lalu orang putih nak tolong. Orang putih nak tolong. Tolong orang Arab. Orang Arab, aku nak tolong mu ni. Nak tolong mu pula jadi khalifah. Orang putih tolong nasihat. Adakah orang putih jadi penasihat kita pula? Nak lasik jadi khalifah. Jadi ada raja-raja Arab ni yang terima nasihat orang putih.
untuk lawan khalifah. Memanglah khalifah tak betul dia masa itu. Tetapi terima nasihat orang putih tu tak betul. Orang putih nasihat di belah timur Ibn Saud, di Hijaz Syarif Hussein. Orang putih nasihat mereka. Nasihat, kami sanggup tolong orang Arab untuk jatuhkan kerajaan Osmaniyah. Maka dua-dua terima bantuan orang putih. Orang putih hantar tentera, hantar senjata, jatuh Osmaniyah. Tak apa lepas ni menjadi khalifah pula. Jatuh Osmaniyah, tak latih jadi khalifah. Tak latih jadi khalifah. Aku bagilah wilayah-wilayah kamu, bagi wilayah-wilayah ni. Orang ni jadi raja sini, orang ni jadi raja sini, orang ni jadi raja sini, raja sini. Lepas tu ada hasil minyak. Ada apa? Mau jual minyak ke aku beri pitih. Mau buat minyak ke aku beri pitih. Aku tukang buat kilang, aku tukang buat senjata, aku tukang buat apa. Jangan bimbang, mu ambil pitih je. Nak senjata aku beri. Nak kereta aku beri. Nak apa aku beri. Maka orang Arab terima pitih saja. Terima pitih buat beli kereta, buat beli senjata. Akhirnya beli kereta dua belawar je. Beli senjata perang sama sendiri. Untuk orang berlaku yang ni, perang sama sendiri. Nak buat senjata tak pandai. Nak lawan Yahudi pun tak pandai. Beli senjata daripada musuh beri senjata yang tak kuat, senjata sekadar untuk perang sama sendiri, untuk lawan sama sendiri. Kemudian suruh pula hak negeri lain pergi perang lain pula. Ada hak sini pula semangat jihad tinggi sangat, pergi perang sama sendiri, bukan perang dengan musuh, tidak. Jadi celaru haru biru habis. Ini suasana orang Islam yang ada pada hari ini. Kaca bila habis lemah. Ini ujian Allah Ta'ala uji. Nabi dah sebut dalam hadis, di akhir zaman kelak akan berlaku bumi Arak ni masuk berhala semula. Bumi Arak ni akan mewah. Bumi Arak ni akan ada bangunan-bangunan yang tinggi. Disebut dalam hadis belaka. Pada satu hari Nabi tidur tengah hari di rumah Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin, isteri dia. Nabi bangun terkejut, dalam keadaan terkejut. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab, kata Nabi. Wailun lil Arab, punah orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, keburukan yang hampir menimpa mereka, Nabi kata. Lalu isteri dia kata, apanahliku wa finas salihun, adakah kami akan binasa padahal kalangan kami banyak orang-orang yang soleh? Adakah kita akan binasa? Penuh juga orang Arab ni. Padahal kalangan kami ada orang-orang yang soleh. Kata Nabi, idza kasural khubuthu, apabila banyaknya kemungkaran dan maksiat. Bila banyak maksiat dan berlakunya peperangan antara sama-sama orang Islam. Banyaknya maksiat, banyaknya kemungkaran di kalangan orang Arab sendiri. Nabi dah sebut dah. Walaupun begitu, Allah Ta'ala jadi agama Islam tak mati. Walaupun orang Arab ni tinggal Islam, orang Arab ni punah, Tuhan sebut dalam Quran, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, kamu tak ikut Islam, wahai orang Arab, yastabdil qauman ghairakum, Tuhan akan tukar kaum yang lain daripada kamu. Thumma la yakunu amsalakum, mereka tidak seperti kamu. Allah Ta'ala akan tukar bangsa lain, bukan bangsa Arab lagi, yang akan memimpin Islam ini. Bangsa lain tu tak tahu. Akan ada bangsa-bangsa yang masuk Islam. Dalam sejarah Islamnya, pernah bangsa Turki, pernah bangsa Kurdi, pernah macam-macam bangsa mengambil alih Islam ini. Akan berlaku. Akan datang tak tahu bangsa mana pula. Akan berlaku satu bangsa yang akan bangkit untuk memimpin dunia Islam. Ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Cumanya dalam satu hadis
Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Masa tu ada Salman al-Farisi dekat Nabi. Salman al-Farisi. Nabi kata, innahum min qaumi hadha. Mereka daripada kaum ini. Kaum ini, kaum Salman al-Farisi. Nabi tepuk. Bau Salman. Daripada kaum ini, kata Nabi. Salman al-Farisi. Itu satu hadis. Satu hadis yang lain, ada satu kumpulan yang tidak akan menyerah kalah. Tak akan menyerah kalah. Mereka akan bangkit walaupun orang uli, orang hantam, mereka tidak akan menyerah kalah. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Kata Nabi, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ini ada dalam hadis. Ada satu kumpulan duduk di Baitul Maqdis, keliling Baitul Maqdis. Kumpulan ini tidak akan menyerah kalah. Akan ada. Kita tengok hari ini orang Palestin. Orang Palestin duduk di Baitul Maqdis, keliling Baitul Maqdis, tak menyerah kalah. Walaupun Israel dengan kereta perisai, kereta kebal, dengan helikopter, kapal terbang, dengan batu, dengan lawan, dengan pisau lipat, dia lawan. Kalau kita, macam mana lawan dengan pisau lipat, lawan kereta kebal, lawan kereta perisai, mati-mati. Ini berlaku di Palestin sekarang. Apa Nabi sebut tu berlaku. Berlaku. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala bila nak buat sesuatu, kun fayakun. Jadi. Bagaimana jadi? Mesti hamba-hamba dia. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk menyambung kerja-kerja Islam dengan izin Allah Ta'ala. Jadi, apa yang penting kita kena bersama dengan Islam. Jangan tinggal Islam. Sama ada Islam dalam keadaan di atas, Islam dalam keadaan di bawah, Islam dimuliakan, Islam dihina. Jangan tinggal Islam ni. Ada orang dia kena duduk atas je, nak timbul je. Tinggal Islam. Tengok mana. Macam kera, macam monyet. Mana buah lebat, situ dia pergi. Mana buah malek, situ dia pergi. Itu monyet, bukan manusia. Manusia ni tergelam timbul dengan Islam. Hidup ke, mati ke, senang ke, susah je dengan Islam. Kerana Allah Ta'ala beri jaminan, Islam saja yang memenangkan kita di atas dunia dan memenangkan kita di akhirat. Wallahu a'lam.